Okey, pelajar, kita akan masuk bab yang kedua hari ini iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra dan subtopik kembangan. Ini standard pembelajaran, standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, kita lihat definisi bagi kembangan ungkapan algebra. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Ungkapan algebra ialah ungkapan yang menggabungkan nombor, pemboleh ubah atau simbol matematik lain dengan operasi. Contohnya di sini 2A tambah B. Ini adalah ungkapan algebra kerana dia ada nombor, nombor, dia ada pemboleh ubah dan operasi matematik. Okey, boleh? Ungkapan ni bermaksud kita gabungkan nombor, pemboleh ubah dan operasi matematik. Itu maksudnya ungkapan algebra. Dia hasil gabungan daripada nombor, pemboleh ubah dan simbol ataupun operasi matematik. Okey, apa maksud pemboleh ubah? Di sini saya ada bagi nota kecil. Pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Contoh, biasanya kita guna diwakili oleh huruf abjad. Biasanya kita guna X, Y, huruf X, Y, A, B, P, Q. Itu adalah pemboleh ubah dan kuantiti pemboleh ubah tidak diketahui. Seterusnya, kita lihat kembangan bagi dua ungkapan algebra. Ini adalah ungkapan algebra A. Ini contoh satu dari buku teks awak, muka surat 21 dan 22. Kembangkan setiap ungkapan berikut A. Ini 3 tambah 4W adalah satu ungkapan algebra. Dalam kurungan ada satu ungkapan algebra. Contoh B, soalan B pun sama. Dalam kurungan ada satu ungkapan algebra. A tolak 2W. Dan ini ungkapan algebra ini ada dua sebutan. Sebutan pertama ialah 3. Ni 3. Sebutan kedua ialah 4W. Kita lihat B pun sama soalan B. Ungkapan algebra ini ada dua sebutan. Macam mana nak kembangkan? Apa maksud kembangkan di sini? Kembangkan bermaksud kita nak buang kurungan. Kurungan ini. Kita tak mahu kurungan yang ada di sini. Macam mana nak buang? Darab. Ya, betul. Darab, pandai. Awak tak boleh guna pemadam terus padam. Tak boleh buat macam ni. Kalau nak kembangkan ungkapan algebra, kita darab. Darab ke dalam. Okey, saya padam dulu. Kita darab. Okey, kita ambil macam ni. Kalau saya ajar pelajar, saya akan suruh pelajar pisahkan ungkapan algebra ini kepada dua bahagian. Kenapa? Sebab ungkapan algebra ini ada dua sebutan. Jadi, kamu pisahkan macam ni. Ini nombor 3, ini 4W dan dia punya tanda ataupun operasi. Ini tambah, tandanya tambah. Yang ini pun sama, kita pisahkan kepada dua bahagian. Kemudian, kita buat operasi darab. Maksudnya kurungan bermaksud darab. Awak ambil ini 6, darab dengan 3. Dan 6, darab dengan 4W. Semua sebutan di dalam kena darab dengan semua sebutan di luar. Ataupun sebutan di luar ini kena darab dengan semua sebutan yang ada di dalam. Okey, ini sebutan di dalam. Ini sebutan ini 6 adalah sebutan di luar. Dan 3 tambah 4W adalah sebutan di dalam. Kenapa dipanggil sebutan di dalam? Sebab dia ada dalam kurungan. Jadi 6 darab 3. Lepas tu 18. 6 darab 4W. Dia punya jalan kerja macam ni. Okey, A,
6, 3 tambah 4 W. Kita buat operasi buat pendarapan kerana kita nak buang kurungan. Kembangan bermaksud buang kurungan. Ni jalan kerja pertama. Langkah pertama saya tulis 1. Langkah kedua saya tulis 2. Ni anak-anak pertama. Jadi 6 darab 3. Kalau awak nak tulis jalan kerja, awak buat macam ni. 6 darab 3. Tulis darab 3. Kurungan bermaksud darab. 6 darab 3 tambah, tulis 6. Tulis balik 6. Sebab kita sedang buat langkah kedua ini. 6 darab dengan positif 4W. Tulis positif 4W. Macam ni. Lepas tu kita darabkan ini. 6 darab 3, 18. Tambah ini 6 darab dengan positif 4W akan jadi positif 24 W. Okey. Macam mana saya dapat positif? Sebab positif darab positif ialah positif lah. Kalau yang ni kamu kena ingat balik apa yang awak belajar semasa form 1. Pendarapan dan pembahagian bagi integer. Kalau hasil darab bagi dua integer yang sama tanda. Contohnya ini tandanya sama. Ini positif darab dengan positif. Hasil darab bagi dua integer yang mempunyai tanda sama. Nampak tak tanda sama? Jadi jawapan yang kamu dapat ialah integer positif. Kalau hasil darab bagi dua integer yang berlainan. Ni contoh negatif darab positif ataupun positif darab negatif. Hasil darab bagi dua integer yang berlainan tanda, maka kamu akan dapat integer negatif. Kamu ingatlah kalau tanda sama, ingat kalau tanda sama positif. Kalau tanda yang berbeza negatif. Ingat ni. Tanda sama akan dapat positif. Tanda yang berbeza akan dapat negatif. Jadi ini jalan kerja. Okey, balik ke soalan A tadi. Jadi jalan kerja di sini, ini jawapan. Jawapan. Okey. Kadang-kadang ada pelajar dia buat macam ni. Itu kesilapan yang saya selalu nampak. Dia ambil ini 18 tambah dengan 24. Dia tulis macam ni. 18 tambah 24. 18 tambah 24 ialah 42. Dia buat macam ni. 18 tambah 24 jadi 42W. Lepas tu dia cakap, cikgu ini jawapannya. Adakah betul jawapan dia? Salah. Salah. Ya, betul. Salah. Kenapa salah? Sebab dia orang suruh kembangkan. Bukan okey. cari jumlah. Ya, okey, betul. Dia macam ni pelajar. Yang ini nombor 18. Awak tengok ini salah. Saya kena tulis salah. Nanti awak buat kesilapan ini lagi. Ini selalu saya nampak dalam exam. Selalu saya nampak. Setiap kali exam, setiap kelas mesti ada seorang dua orang buat macam ni. Ini nombornya 18. Yang ini bukan ini adalah satu sebutan yang ada pemboleh ubah. Ini sebutan yang hanya ada nombor sahaja iaitu 18. Yang ini 24W. Sebenarnya ini sebutan 18 dan sebutan 24 adalah sebutan tak sama. Sebutan tak serupa. Kalau sebutan yang tak sama, kamu tak boleh buat hasil tambah. Faham tak? Kalau awak nak tambah 18 dengan 24, dia kena merupakan sebutan serupa. Contoh macam ni. 18W tambah 24W. Baru boleh jadi 42W. Faham? Tak boleh ambil ini 18 tambah 24W. Terus tambah. Salah. Okey?
Kalau macam ni 18W tambah 24W betul lah kalau kamu ambil ini tambah ini 18W tambah 24W akan dapat 42W. Okey. Next. Kita lihat B. Soalan B. Contoh B lah. Ini contoh yang saya ambil dalam buku teks awak. B. 3A dalam kurungan ada A tolak 2S. Kita nak kembangkan. Kembangkan bermaksud buang kurungan. Mula-mula saya pisahkan pemboleh ubah ini. Bukan, sebutan ini ataupun pemboleh ubah ini A. Sebutan pertama dengan sebutan kedua saya pisahkan. Okey. Lepas tu saya lukis anak panah. Mula-mula awak pisahkan ini dan ini. Kemudian lukis anak panah macam ni. Ini langkah pertama. 3A darab A. Lepas tu langkah kedua. 3A darab dengan negatif 2S. Jadi saya tulis jalan kerja. 3A, cikgu tulis 3R. Lepas tu R di sini. Kurungan R, sebab ini dalam kurungan. 3A dan A, lepas tu tambah 3A. Yang ini adalah negatif 2S. Negatif 2S. Macam ni. Tulis balik 3A tadi, awak tulis balik 3A. Lepas tu darab dengan, ini darab dengan negatif 2S. Tulis negatif 2S. Next, kita cari hasil darab. 3A darab R. Apa jawapan? 3A kuasa 2. Ya, betul. 3A kuasa 2. Macam mana saya boleh dapat A kuasa 2? Sebab A darab A adalah A kuasa 2. Dia sebenarnya macam ni pelajar. A darab A sebenarnya adalah A kuasa 2. Macam mana saya boleh dapat ini 2? Sebab ini adalah A kuasa 1 darab dengan A kuasa 1. A kuasa 1 darab A kuasa 1, dia akan jadi, kita ambil kuasa ini 1 dan kuasa ini pun 1. Ambil ini tambah ini, faham? Ini 1 tambah 1 ialah 2. Kalau saya ambil ini, A kuasa 2 darab A kuasa 2. Jadi apa jawapan? Apa jawapan? R kuasa 4. Ya, betul. A kuasa 4. Ya. A kuasa 4. Macam mana dapat 4? Ambil ini 2 tambah 2. 4. Ini A. Ini A. Kita tak tulis 1 sebab kuasa 1 tak payah tulis. Itu 1 tak perlu tulis. Sebenarnya adalah kuasa 1. Tak perlu tulis lah. Biasanya kita tak tulis. Tapi awak kena tahu sendiri. Understood ini 1. Ini 1. Tak payah tanya. Kalau kita tulis A bermaksud A kuasa 1. Ni S bermaksud kuasa S kuasa 1. Jadi A darab A ialah A kuasa 2. Ini pelajar sebenarnya di sini ada 1. Tapi kita tak tulis 1A lah. Ini R bermaksud 1A. Kita tak tulis 1 di depan. Kita akan faham, semua orang faham ini adalah 1A. 3 darab 1 ialah 3. R darab A ialah A kuasa 2. Seterusnya sambung. Ini tambah, tulis balik tambah. Macam mana boleh dapat tambah? Cikgu, saya tak nampak ada tambah pun. Dia macam ni. Ini sebutan pertama. Darab dengan 3A di sini. Lepas tu nak gabungkan mereka, you tulis tambah di antara mereka. Maksudnya di antara sebutan pertama dengan sebutan kedua. Tulis tambah. Lepas tu 3A. Dan ini negatif, kena tulis negatif. Sebab tanda negatif ini maksudnya sebutan ini negatif. Tulis negatif di sini. So 3 awak buat hasil darab pendarapan iaitu 3 darab negatif 2.
3, awak cari nombor darab dengan nombor. 3 darab negatif 2 ialah? 6. Ya, betul. Tapi ada tanda negatif. Negatif. 3, ini positif 3. 3 darab negatif 2. Ataupun 3 darab 2 ialah 6. Positif darab negatif, negatif. Okey, positif macam ni di sini. Positif darab negatif ialah negatif. Positif darab negatif ialah negatif. Jadi, you tulislah negatif. Lepas tu, R darab dengan S ialah RS. Boleh? Saya ulang sekali lagi. 3 darab 2 ialah 6. Ini positif. 3 positif 3 darab negatif 2. Positif darab negatif ialah negatif. Kemudian R darab S ialah RS. Belum siap lagi. Kamu kena selesaikan bahagian ini. Sebab semua ungkapan, semua sebutan tak boleh ada dua tanda. Ini sebutan dan hadapan sebutan ini depannya ada dua tanda. Tak boleh ada dua tanda. Kita kena tukar ke satu tanda. Macam ni. Ini awak tulis balik 3A kuasa 2. Okey. Oh, cikgu macam mana nak tukar jadi satu tanda? Ini bermaksud positif darab dengan negatif. Nampak tak sini? Positif, lepas tu negatif. Negatif lah. Sebenarnya adalah ini, positif darab negatif. Oh, tengok atas. Ini positif darab negatif ialah negatif. Ataupun ini positif darab negatif ialah negatif. Jadi positif darab negatif, negatif lah, tulis negatif. Dan ini 6 RS, tulis balik 6 RS. Siap? Okey, boleh? Adakah saya buat kamu keliru belajar? Tak. Tak ada, okey ah. Jadi boleh saya sambung lagi. Kamu ingat dia tak boleh ada dua tanda. Setiap sebutan hanya ada satu tanda. Maksudnya ada satu operasi di antara mereka semua ni. Tak boleh ada banyak-banyak tanda. Jadi kalau ada nampak dua ataupun dua lah, biasanya dua. Kalau kamu nampak dua tanda ini, kamu kena selesaikan supaya menjadi satu tanda, iaitu tolak di sini. Seterusnya, kita pergi contoh masih contoh satu, tapi soalan C lah, soalan C. Kembangkan setiap ungkapan berikut. Okey, kita nak buang kurungan. Kembangkan bermaksud buang kurungan, hapuskan kurungan. Mula-mula, okey, awak pisahkan ungkapan ini kepada dua bahagian. Macam ni. Ini adalah tolak 5B dalam kurungan A tambah 3B. A tambah 3B adalah ungkapan algebra. Kenapa dipanggil ungkapan algebra? Sebab dia ada pemboleh ubah, ada nombor dan operasi tambah. Jadi ini akan menjadi satu ungkapan algebra. Awak kena pisahkan dia jadi dua sebab ada dua sebutan. Lepas tu saya lukis anak panah macam ni. Anak panah ni ke sebutan pertama. Lepas tu ke sebutan yang kedua. Macam ni. Boleh? Jadi saya tulis jalan kerja di sini. C negatif 5P A tambah 3 dalam kurungan A tambah 3. Jadi saya buat pendaraban hasil darab ini. Darab ini. Ni darab ini. Baik, okey, sambung macam ni. Awak tulis macam tadi. Negatif 5B tulis di bawah. Negatif 5B darab dengan A. Darab A, ini A. Darab A, tulis darab A. Kemudian ada tambah. Tulis negatif. Okey, kalau nombor negatif, sebutan negatif, pemboleh ubah negatif, kita guna kurungan lah. Dia kena pakai baju. Okey, macam ni kurungan. Tulis dalam kurungan. Negatif 5B darab dengan positif 3. Tulislah positif 3.
Boleh? Seterusnya kita selesaikan. Kita cari ini negatif 5B darab dengan A. Kurungan bermaksud darab. Negatif 5B darab A. Jadi ini bermaksud negatif 5 darab dengan 1. Ada 1 di sini. 5 darab 1 ialah 1. Negatif darab positif, negatif. Negatif darab positif ialah negatif. 5 darab 1 ialah 1. P darab A ialah AB ataupun BA. P darab A darab B sama sahaja. Biasanya kita tulis ikut urutan A dahulu. Kemudian baru B. Oh, sorry saya lupa tulis ini 5 bukan 1. So ini negatif 5AB. Tambah negatif 5 darab positif 3. Tanda negatif darab tanda positif. Negatif darab positif akan dapat negatif. 5 darab 3, 15. Betul. Ini P tulislah P. P tak ada. Ini P. Jadi tulis P lah. Sebab sini tak ada pun boleh ubah. Tak payah darab dengan apa-apa. Terus direct tulis balik sini B. Faham? Okey. Belum siap. Kenapa belum siap? Sebab di sini saya nampak ada dua tanda. Positif dan negatif. Jadi, saya kena darabkan kedua-dua tanda ini. Ni, salin balik, tulis bawah. Negatif 5AB tulis di bawah. Okey, yang ni. Tak boleh ada dua tanda. Di antara dua sebutan ini, tak boleh ada dua tanda. Dia mesti ada, dia kena ada satu. Jadi, awak ambil ni positif darab negatif, dia jadi macam ni lah. Tengok sini. Betul, tengok betul ini. Positif darab negatif, negatif. Tulisan negatif. 15B. Siap. Kita sudah berjaya buang kurungan. Boleh? Boleh. Okey Boleh. Boleh Okey. So, kita sambung D. D. Jawapan di sini pelajar ini jawapan dia negatif 5AB tolak 15B. Jawapan. Jalan kerja di sini. Dalam exam, awak kena tulis jalan kerja. Sebab dia ada satu markah di sini. Ini jawapan pun satu markah. Kalau tak tulis jalan kerja, kamu hilang markah. Okey, seterusnya kita lihat D. Oh, ungkapan ni panjang. Awak tengok dalam kurungan ini ada satu ungkapan algebra. Ungkapan algebra ini ada berapa sebutan? 3. Ya, betul. 3, betul. Macam ni. Okey, saya guna garis putus-putus untuk pisahkan ketiga-tiga sebutan ini. Macam ni, 9Y, negatif 3Z dan positif 6X. Saya guna anak panah ini, saya lukis anak panah macam ni. Okey, ini bermaksud negatif 2/3Y darab 9Y. Kemudian, negatif 2/3Y darab dengan negatif 3Z. Ini langkah kedua. Dan akhir sekali, darab dengan positif 6X. Setiap sebutan di dalam ini kena darab dengan semua sebutan yang ada di luar. Ataupun sebutan yang ada di luar ini kena darab dengan semua sebutan yang ada di dalam. Tak boleh tertinggal satu. Kalau tertinggal satu sebutan, contohnya you buat negatif 2/3Y darab 9Y dan negatif 2/3Y darab 3Z. Yang ni kamu tak buat. Awak tak ambil sebutan di luar ni darab dengan 6X. Jadi kiranya salah. So kita buat step by step. Tadi saya ambil ini, jadi saya tulis sinilah. Negatif 2/3Y darab dengan 9Y. Tulis 9Y. Tulis 9Y. Kemudian tambah, tulis negatif, tulis balik negatif 2/3Y
Pelajar, ini 2/3Y dan 2/3Y macam ni. 2Y/3 adalah sama. Cara menulis berbeza sahaja. Sebenarnya sama. Awak boleh bawa Y ini ke atas. Ataupun biar macam ni. Okey, sambung. So, ini darab sebutan kedua. Awak tulis, dia ada tanda negatif. Awak kena tulis negatif. Tulis negatif 3Z. Ini adalah Z. Kalau Z, saya akan tulis macam ni. Tambah negatif 2Y/3 darab sebutan terakhir adalah positif 6X. Jadi awak tulislah positif, tak tulis positif, boleh terus tulis 6X. So, positif. Okey, kita sudah berjaya kembangkan dan cari hasil darab, cari ini, sebutan ini, darab dan sebutan ini. Negatif 2/3Y darab 9Y. Oh, cikgu yang ni macam mana nak buat? Saya tak tahulah. Ayo, tak payah susah hati. Mula-mula, awak ambil ini, negatif 2/3, negatif 2/3 darab dengan 9. Okey, boleh macam ni. Negatif 2/3 darab 9. Kalau ada kalkulator, guna kalkulator. Terus darab, dapat jawapan. Kalau tak ada kalkulator, cari jawapan manually lah. Guna manually, kaedah manually cari jawapan. Okay, macam ni negatif 2/3Y. Awak ambil negatif 2/3. Darab dengan ini 9Y, ambil 9 saja. So, terus dapat apa jawapan? Kalau guna sifir 3, sini 1. Ini 3. So, dapat jawapan negatif 6. 6. Ya, betul. Pandai. Negatif 6. So, saya tulis sini. Tulis di bawah. Negatif 6. Lepas tu, baru kita berhasil darab bagi Y. Y darab Y. Apa jawapan Y darab Y? Y kuasa 2. Y kuasa 2. Sebab tadi cikgu sudah cakap, Y darab Y. Ini kuasa 1 tambah kuasa 1 akan jadi Y2. Y kuasa 2. Okey, seterusnya ini. Macam tadi juga. Negatif 2/3 darab dengan negatif 3. Kalau ada kalkulator, terus guna kalkulator sajalah. Faham? Kalau tak ada kalkulator, dalam exam saya rasa kamu better guna kalkulator lah. Kenapa? Sebab elakkan kesilapan. Terus guna kalkulator lah. Jangan kamu pandai-pandai, cikgu saya nak buat macam ni. Tak payahlah terus guna kalkulator, faham? Supaya tak ada kesilapan. Awak semua ni selalu buat kecuaian. Okey, kalau tak ada kalkulator buat macam ni lah. Negatif 2/3 macam ni. Negatif 2/3 darab. Ini negatif 3 pelajar. Negatif 3. Tulis sini negatif 3. Jadi dapat jawapan. Potong-potong. Tinggal 2 lah. Kenapa 2? Sebab ini 2 darab 1 ialah 2. Negatif darab negatif positif. Positif 2. Jadi saya tulis jawapan. Dua lah. Okey, ini Y darab Z. Y darab Z, YZ. Tulis YZ. Dan akhir sekali ini. Negatif 2/3 darab 6. Apa jawapan? Negatif 2/3 darab 6. Negatif 2/3 darab 6. Ni, okey, sorry. Penjawapan belajar.
Negatif 2/3 darab 6. Tak tahu nak kira. Macam ni. Saya tulis sini. Negatif 2/3 darab dengan 6. Positif 6. Okey, apa jawapan? Oh, tak ada orang boleh jawab. Apa jawapan di sini? Kalau awak guna sifar 3, awak potong macam ni. 1 darab 3 ialah 3. Ini 2 darab 3 ialah 6. Jadi jawapannya lah. Apa jawapan pelajar? Negatif darab negatif. Negatif darab positif. Negatif. 2 darab 2. 4. Jadi saya tulis sini. Negatif 4. Y darab X. X darab Y ialah XY. Dan kita. Okey, saya nampak di sini ada dua tanda yang berbeza. Jadi kita nak darabkan mereka. Ini awak tulis balik 6Y kuasa 2 tambah 2YZ. Positif darab negatif ialah negatif. Negatif 4XY. Siap. Okey, boleh? Boleh saya sambung untuk slide yang seterusnya? Boleh, boleh. Boleh tak? Okey Jadi saya sambung ke slide yang seterusnya. So ini jalan kerja untuk tadi. Okey, kita lihat ini 2.1.2. Kembangan dua ungkapan algebra. Apabila kita melakukan kembangan dua ungkapan algebra dalam dua tanda kurungan. Jadi setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurungan yang kedua. Contoh di sini, saya bagi satu contoh. Di sini ada dua ungkapan algebra. Ini ungkapan yang pertama, ini ungkapan yang kedua. Jadi kita ada dua ungkapan algebra. Ungkapan yang pertama, A tambah 2. Ungkapan yang kedua, A tambah 1. Ini ungkapan pertama, ini ungkapan kedua. Jadi di sini ada dua ungkapan algebra. Apabila kita melakukan kembangan bagi dua ungkapan algebra, jadi semua sebutan di dalam tanda kurungan yang pertama mesti didarabkan dengan semua sebutan dalam tanda kurungan yang kedua. Contoh di sini ada bagi contoh, dia tengok dia ada anak panah, ini anak panah. Kita ambil sebutan yang pertama dalam kurungan pertama. Darab dengan semua sebutan dalam kurungan kedua. Macam ni. 1, 2. Ambil sebutan pertama dalam kurungan pertama, darab dengan semua sebutan yang ada dalam kurungan kedua. Lepas tu ambil sebutan kedua dalam kurungan pertama, darab dengan semua sebutan dalam kurungan kedua. Okay, ini sebutan kedua yang ada dalam kurungan pertama. Darab dengan semua sebutan yang ada dalam kurungan kedua. Jadi langkah ketiga di sini 3, 4. Awak kena tunjuk jalan kerja 4 macam ni. Dia akan dapat 4 sebutan. Kenapa 4? 1, 2, 3, 4. Apabila awak kembangkan, dia ada 4 step di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi you akan dapat 4 sebutan. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Dan you selesaikan. Jadi kita lihat contoh yang kedua dari muka surat, dalam buku teks muka surat 23 dan 24. Kembangkan setiap ungkapan berikut. Tak boleh masuk. Siapa tak boleh masuk? Tunggu sekejap.
Siapa tak boleh masuk? Okey, kita sambung lagi. Okey, kita sambung. Ini A. Kembangkan setiap ungkapan berikut. Ini sebutan ini ungkapan pertama ni, ungkapan kedua. Ungkapan yang pertama Y tambah 1, ungkapan yang kedua Y tolak 3. Kita pisahkan mereka. Yang ni awak pisahkan mereka. Ini awak ambil, okey, mula-mula awak ambil sebutan ini Y. Darab dengan semua sebutan dalam kurungan kedua. Jadi awak lukis anak panah 1, 2, macam ni. Lepas tu ambil sebutan kedua dalam kurungan pertama ni, darab dengan semua sebutan yang ada dalam kurungan kedua. 3, 4. Boleh? Okey. Awak ambil ni Y darab Y. Jadi awak tulis di bawah Y darab Y. Macam ni. Y darab Y. Okey, tambah Y. Tulis Y. Tulis balik Y. Y darab dengan negatif 3. Y darab negatif 3. Tambah. Yang ni awak tulis tambah 1. Positif 1 lah. Darab dengan sini Y. Dan positif 1 darab dengan negatif 3. Negatif 3 macam ni. Y darab Y. Saya tulis di bawah Y darab Y. Y darab negatif 3. Jadi saya tulis sini Y darab negatif 3. Kemudian tambah 1 darab Y. Tambah 1 darab Y. Dan tambah 1 darab negatif 3. Tambah 1 darab negatif 3. Kita sudah berjaya kembangkan kedua-dua ungkapan ini. Kembangkan bermaksud buang kurungan ini. Tak mau kurungan. Jadi seterusnya kita cari hasil darab. Ini Y darab Y ialah Y Kuasa 2. betul. Y kuasa 2. Y darab Y kuasa 2. Tambah. Ini sebenarnya 1Y. 1 darab negatif 3 ataupun Y darab negatif 3. Negatif 3 darab Y. Dapat jawapan negatif 3Y. Sebab ini positif, ini negatif, akan dapat negatif. Positif, negatif ialah negatif. 3 darab Y, Y darab 3, 3Y. Ini 1 darab Y. Dapat Y lah, Y. Tak payah tulis 1 lah. Ini positif 1 darab Y ialah Y. Macam ni. Positif 1. Positif 1 darab dengan Y. Positif 1 darab Y dapat positif 1Y. Positif 1Y adalah Y lah. Tak payah tulis itu tanda positif. Tak payah tulis 1. Tulis Y saja. Dan akhir sekali, positif 1 darab negatif 3. Positif 1 darab negatif 3 ialah negatif 3. Positif darab negatif, negatif. 1 darab 3, 3. Sudah hampir nak siap. Kita cuma buang tanda di sini. Macam mana nak buang? Darabkan mereka. Positif darab negatif ialah negatif. Positif dan negatif akan jadi negatif. Ini 3Y, awak tulis balik 3Y. Tambah, salin balik, ini salin turunkan ke bawah.
Dan kita nampak di sini ada dua tanda yang berbeza, positif dan negatif. Jadi, awak akan dapat negatif lah. Positif darab negatif ialah negatif. Apabila hasil darab bagi dua tanda yang berbeza akan dapat tanda negatif, integer negatif. Jadi, awak semak. Semak apa? Semak sebutan serupa. Cari sebutan serupa. Apa maksud sebutan serupa? Awak lihat nota di sini, di bahagian atas. Sebutan serupa bermaksud pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubahnya sama dan kuasa pemboleh ubah sama juga. Kuasa mereka kena sama. Contoh ini, AB adalah sama dengan PA. Ini A, sini pun ada A. P dan P. Ini sebutan serupa. Kedua-dua sebutan ini dipanggil sebutan serupa. Yang ini, contoh kedua ini, AB tak sama dengan AB kuasa 2. Kenapa tak sama? Kenapa AB dan AB kuasa 2 tak sama? Walaupun pemboleh ubah sama, apa yang tak sama di sini? Pelajar? Tolong respon. Kenapa ini bukan sebutan serupa? Pemboleh ubah yang berbeza. Bukan, sebab tengok dia punya kuasa. Pemboleh ubah adalah sama. A, B, B. Pemboleh ubah sama. Tapi kuasa tak sama. Tengok ini 2. Ini kuasa 1. Kuasa tak sama di sini. Kuasa tak sama. Jadi, mereka bukan sebutan serupa. Kalau nak jadi sebutan serupa, dia mesti pemboleh ubah sama. Maksudnya huruf kena sama. A, B, B. Huruf sama, kuasa pun kena sama. Ini kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Jadi awak tengok sini. Mana pemboleh ubah yang sama ataupun sebutan serupa. Kita cari sebutan serupa. Yang ini Y. Ini 3Y. Ini Y. Ini Y kuasa 2. Y kuasa 2. Ini 3Y. Ini Y. Jadi saya nampak sebutan serupa di sini. Ini 3Y dan Y adalah sebutan serupa. Nampak tak? Awak abaikan nombor di depan ini. Awak tengok ini Y. Ini pun Y. Ini adalah 1Y. Sebenarnya ini 1Y. 1. Awak abaikan itu nombor. Awak tengok ini Y, Y. Ya, mereka sama. Pemboleh ubah yang sama iaitu Y dan Y. Kenapa ini Y kuasa 2 dan Y tak sama? Sebab kuasa tak sama. Kuasa tak sama, jadi bukan sebutan serupa. Sebutan serupa di sini. Jadi kita selesaikan sebutan serupa. Boleh selesaikan. Negatif 3Y tambah Y. Apa jawapan? Negatif 3Y tambah Y. Negatif 3Y tambah Y. Macam mana nak cari jawapan? Okey. Awak ambil negatif 3 tambah dengan 1. Dia macam ni lah. Ambil nombor dia. Nombor ni, negatif 3 ini 1. Pelajar ni 1. Jadi awak selesaikannya. Negatif 3. Negatif 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1 dapat berapa? Negatif 3 tambah 1 ialah? Negatif 2. Ya, betul. Pandai. Negatif 2. Negatif 3 tambah 1 ialah negatif 2. Pandai. Jadi awak tulis baliklah negatif 2Y. Tulis sini negatif 2Y. Lepas tu tolak 3. Tolak 3 dari mana? Di atas. Kita tulis balik. Jangan kamu tertinggal. Ada setengah pelajar tiba-tiba sampai step terakhir. Final jawapan. Hilang satu sebutan. Okey. So di sini jawapan akhir. Boleh? Okey ya? Adakah susah? Ayuh. Next. Kita lihat B. B. Oh, okey. Tak ada ruang nak tulis B.
Saya padam. Okey, kita sambung untuk B. Yang ni B. B. So, saya guna garis putus-putus. Ini garis putus-putus. Saya pisahkan mereka. 4 tambah 3A dan 2 tambah A. 4 tambah 3A, 4 tambah 3A dan 2 tambah A. B di sini, B. Mula-mula saya pisahkan mereka. Kemudian saya lukis anak panah. Ini sebutan yang pertama dalam kurungan pertama. Saya lukis anak panah. Ambil sebutan pertama ni, lukis anak panah ke sini. 1. Anak panah pertama, macam ni. 2. Kemudian ambil sebutan yang kedua dalam kurungan pertama ini, lukis anak panah. Kenapa? Apa maksud ni anak panah ni? Maksudnya kita nak darabkan mereka. Ambil sebutan ini, darab dengan sebutan ini. Macam ni. Okey, so kita nak buang kurungan. Sekarang kita buang kurungan. 4. Tadi awak lukis anak panah kan? Ini 4. Pergi cari anak panah pertama. Oh, di sini. Jadi awak tulislah 2. Tambah. Ni 4. Tulis balik 4. Pergi cari nombor 2. Oh, sini. Dia pergi. Dia macam naik kapal terbang. Pergi sini. Sampai sini. Tambah A. Tulis tambah A. Kemudian, sebutan kedua dalam kurungan pertama iaitu tambah 3A. Okey, awak tengok anak panah ke mana? Ke sini. Darab dengan 2. Tulis 2. Dan akhir sekali, 3A ataupun tambah 3A. Darab. Darab. Okey, anak panah keempat sini. Darab positif A. Okey, ini dikatakan berjaya buang kurungan, tapi bukan jawapan akhir. Ini awak sudah berjaya hapuskan kurungan, buang kurungan. Seterusnya kita cari hasil darab. Ini 4 darab 2, 8. Ini 4 darab positif R. Jawapan? 4A. Betul, pandai. 4A. Yang ni positif 3A ataupun awak abaikan sebab ini sudah positif. Ambil ni 3R darab 2. 3 darab 2. Ambil nombor darab nombor dahulu. Lepas tu tengok ada lagi tak? Boleh ubah. Tak ada. Kalau tak ada, terus ambil itu R, tulislah. Ini 3 darab 2. 3 darab 2, 6 kan? Awak tengok ada tak? Sini ada A, ni sini ada tak A di sini? Oh, tak ada. Ada tak pemberi ubah yang lain? Tak ada. Senang kerja kamu. Tulis balik A saja. Okey, 3 darab 2, 6A lah. Dan akhir sekali, oh, ini bermaksud 3 darab 1. Ini positif awak abaikan. Ini bermaksud 3 darab 1. Positif 3 darab positif 1. Iaitu
3. 3 darab 1 ialah 3. A darab A. A kuasa 2. Ya, betul. A kuasa 2. Pandai. Okey. Seterusnya, ini bukan jawapan akhir. Walaupun awak sudah siap, tapi bukan jawapan akhir. Saya nak jawapan akhir. Macam mana dapat jawapan akhir? Awak cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa? Sebutan serupa di sini. Saya nampak ini sebutan serupa. 4A tambah 6A. Ni 4 apa? 4A ni apa? Awak ambil lah. Okey. 4A tambah 6R. 4 rumah tambah 6 rumah. Berapa rumah? Berapa buah rumah? 4 buah rumah tambah 6 buah rumah. 10. Okey, ambil ini tambah ini. 10. Jadi awak tulis ini 8 tambah 10R. Ini tambah 3R kuasa 2. 8 awak salin balik saja. Kenapa salin balik? Sebab dia memang 8. Awak tulis balik 8. Kita selesaikan sebutan serupa sahaja. Awak selesaikan ini. Jadi awak tulis 10R. Dan ini tambah 3R kuasa 2. Tulis balik di bawah. Tambah 3R kuasa 2. Apa yang berubah? Yang berubah di sini sahaja. 4R tambah 6R, 10R. Ini jawapan akhir. Okey? Boleh? Oh, senyap semua mungkin terlalu susah ke untuk awak. Next, kita sambung. C. Okey, C sebenarnya semua sama. Jalan kerjanya macam tadi juga. Awak kembangkan ataupun buang kurungan lah. Okey, kita guna berak. Ini ada dua ungkapan. Ungkapan algebra yang pertama, ni ungkapan yang kedua. Kalau nak elakkan kesilapan berlaku, tolong lukis garis putus-putus macam ni. Pisahkan mereka. Okey, lepas tu lukis anak panah. 1 ke mana? Ini ke sini. 3A ke A. Ini yang pertama. 3A ke negatif 2S. Ini jalan kerja yang kedua. Langkah kedua. Lepas tu 3 di sini. Langkah ketiga. Dan langkah keempat di sini. Awak ingat, okey, mula-mula ambil sebutan pertama, lukis dua anak panah ke belakang. Kemudian ambil sebutan yang kedua dalam kurungan pertama ni, lukis lagi dua anak panah. Boleh. Dia macam ni, dia sebenarnya ini darab dengan dia macam ni lah. Dia sebenarnya adalah 3A darab dengan A tolak 2S. Dan positif 4S darab dengan A tolak 2S. Macam ni. Jadi kita selesaikan, kita nak buang kurungan. 3A, awak tulis 3A saja pelajar. 3A, tulis 3A. Lepas tu, ini anak panah ke mana? Oh, sini. 1. Oh, R, ini R. Awak tulis R. Kemudian tambah 3A, tulis 3A. Darab. Okey, ini negatif 2S. Tolong tulis dalam kurungan negatif 2S. Tambah positif 4S. Positif tak payah tulis lah. Tulis 4S. Darab dengan R. Dan positif tambah lagi 4S. Darab dengan negatif 2S. Negatif 2S. Boleh? Kita sudah berjaya kembangkan kurungan. 3A darab A. 3A darab dengan negatif 2S di sini. Dan 4S darab A dan 4S darab dengan negatif 2S. Kalau
Kalau awak tak buat jalan kerja macam ni, tak lukis anak panah, mungkin awak keliru. Tolong lukis anak panah ini dan kembangkan. Seterusnya kita cari hasil darab bagi setiap sebutan. Di sini sebenarnya ada 4 sebutan. Ada 4 sebutan. Tengok sebutan yang pertama ni. 3A darab dengan R. 3A darab A. Sebenarnya ini 3 darab 1A. 3A darab 1A. 3 darab 1 ialah 3. Habis nombor darab nombor 3. Macam mana dapat 3? Ini sebenarnya 3 darab 1. 3 darab 1 ialah 3. R darab A ialah R kuasa 2. Bukan 2A. Sentiasa ada pelajar buat macam ni. A darab A ialah A kuasa 2. Tengok atas, bahagian atas. Bukan 2A. Bukan, salah. Bukan 2A. 2A ialah A tambah A. A tambah A ialah 2A. 2A. A tambah A. Kalau A darab A ialah A kuasa 2. 1 tambah 1, 2. Okey. So, sambung. Yang ni 3A darab 2 negatif 2S. 3A darab negatif 2S. Apa jawapan? Ambil 3, mula-mula awak ambil nombor darab dengan nombor. Cari nombor dengan nombor. 3 darab negatif 2. 3 darab negatif 2 ialah positif darab negatif, negatif. 3 darab 2, 6. R darab S, RS. Tambah. Ni 4S darab A. Dapat 4RS. Dan tambah. Sebutan yang terakhir. Cari hasil darab. Yang ni, darab ni 4S darab negatif 2S. 4 darab negatif 2. 4 darab negatif 2 ialah negatif, positif darab negatif. Nombor positif darab nombor negatif ialah negatif. 4 darab 2, 8. S darab S. S darab S ialah S kuasa 2. Kuasa 2. Betul. Bukan 2S, S kuasa 2. Okey, so kita buang tanda yang ada di sini. Tak boleh ada 2 tanda pelajar. Tengok di antara setiap sebutan. 3A kuasa 2 dan negatif dengan dan 6AS. Di sini 8S kuasa 2, ini 4AS. Di antara setiap sebutan dia ada 2 tanda. Tak boleh ada 2 tanda. Kita hapuskan mereka. Macam mana nak hapuskan? Bukan hapuslah, kita cari hasil darab. Ambil ini positif darab negatif, negatif 6RS. Yang ni satu tanda, tak ada masalah, tak ada isu. Tulis balik sini, salin balik. Tulis tambah 4RS dan cari hasil darab ini positif darab negatif akan jadi negatif. 2 tanda yang berbeza menghasilkan tanda negatif. 8S kuasa 2. Tulis balik 8S kuasa 2. Lepas tu awak cari sebutan serupa. Tengok pemboleh ubah. Cari pemboleh ubah yang sama. Ni A, tak ada. Ini R kuasa 2. Sebutan pertama 3A kuasa 2. Cari A kuasa 2. Oh, tak ada. Ini A, S. Oh, saya jumpa. Oh, ini. Negatif 6AS tambah 4AS. Saya jumpa sebutan yang serupa. Ini AS, AS, AS dan AS. Awak kena selesaikan. Negatif 6AS tambah 4AS. Macam ni. Selesaikan. Macam mana selesaikan? Awak abaikan itu
pun boleh ubah RS. Awak ambil ini, negatif 6 tambah 4. Guna kalkulator, tekan negatif 6 tambah 4. Negatif 6 tambah 4 ialah negatif, 2. betul, negatif 2. Jadi, negatif 2 RS. Okey, so awak dapat jawapan negatif 2S. Ini 3A kuasa 2. Tulislah 3A kuasa 2. Salin balik, tulis balik di bawah. Jadi, saya sudah selesaikan dapat negatif 2AS. Tulis balik ini, salin balik sahaja negatif. Dia ada satu tanda di depan. Sebutan ini negatif. Awak tulis negatif 8S kuasa 2. Siap. Macam ni, siap. Okey. Mungkin awak terkejut, cikgu, jalan kerja banyak cikgu, Kalau awak ada, kalau awak dah mahir, awak boleh buat laju sikit. Maksudnya awak boleh skip setenangkah lah, mungkin awak boleh skip. Awak boleh terus lukis anak panah, terus dapat jawapan ini. Bagi pelajar yang mahir lah, yang pandai, dia boleh skip lah. Mungkin dia rasa, cikgu apalah ni, banyak jalan kerja. Saya dah pandai, saya nak skip. Boleh skip 1-2 step, lepas tu terus buat ini. Macam mana dapat ini? Awak ambil 3A, darab A ialah 3A kuasa 2. Terus mula dari sini, langkah yang ketiga ini, tunjuk ini, jalan kerja ini dan jawapan pun boleh. Macam ni, 3A darab A, 3A kuasa 2. 3A darab negatif 2S ialah negatif 6AS. 4S darab A, 4AS. 4S darab negatif 2S, negatif 8S. Okey, bagi pelajar yang sudah pandai, dah mahir, dah boleh skip lah. Okey. So, seterusnya kita sambung D. D. Cikgu, kenapa macam ni? 3P tambah 2 kuasa 2. 3P tambah 2 kuasa 2 sebenarnya adalah sama macam ni lah. A tambah B kuasa 2. Tengok tips di sini. Ini tips yang pertama. A tambah B kuasa 2 sebenarnya adalah A tambah B darab A tambah B. So, ini 3P tambah 2. 3P tambah 2 kuasa 2. 3P tambah 2 kuasa 2. 3P tambah 2 kuasa 2. D. Soalan D. 3P tambah 2 kuasa 2. Dalam kurungan lah. Ini 3P sebenarnya ini bermaksud, pelajar. A kuasa 2 ialah A darab A. A kuasa 2 ialah A darab A. Kalau A tambah 1 kuasa 2 akan jadi A tambah 1 darab A tambah 1. Yang ini 3P tambah 2 kuasa 2 ialah 3P tambah 2 darab 3P tambah 2. Boleh? Seterusnya kita lukis anak panah. Macam ni. Pisahkan, saya guna garis putus-putus. Pisahkan semua sebutan yang ada dalam kurungan. Kemudian saya lukis anak panah. Macam ni. 1, 2, 3, 4. Kita kembangkan. 3P. Tulislah. Kalau saya laju, boleh ikut tak? Mungkin ada pelajar, cikgu ni buat banyak jalan kerja. So, saya tunjuk jalan kerja yang laju. Mana eraser saya? Saya padan ini. Awak ambil ni. Tengok 3P darab 3P. 3P darab 3P ialah 9P kuasa 2. Lepas tu 3P, tengok anak panah yang kedua. Tadi anak panah pertama, 3P darab 3P 9. 3 darab 3, 9. P darab P, P kuasa 2. Langkah kedua, tengok ini langkah kedua, anak panah kedua. 3P darab positif 2. Jadi awak akan dapat positif 6P. Lepas tu, langkah ketiga, tengok anak panah ketiga.
Positif 2 darab 3Pi. Dapat positif 6Pi juga. Dan akhir sekali tengok anak panah yang keempat. Positif 2 darab positif 2, positif 4. Ini jalan kerja yang cepat lah. Jadi awak tunjuk macam ni. Dan akhir sekali cari sebutan serupa. Sebutan serupa di sini. Senang ini. Paling senang. 6Pi tambah 6Pi. 9. Ini awak salin balik. 9Pi kuasa 2. Yang ini awak tulis balik, tambah 4. Okey, 6Pi tambah 6Pi ialah positif 6Pi tambah positif 6Pi ialah positif 6 tambah 6. 6Pi tambah 6Pi. 6 pisang tambah 6 pisang. Ada berapa pisang? Ha? 2? 12Pi kuasa 2. Tak ada kuasa 2 belajar. Dia macam ni. Pi darab Pi ialah Pi kuasa 2. Kenapa? Sebab saya ambil 1 tambah 1. Kuasa dia. Kalau Pi tambah Pi ialah 2Pi. Okey, apa perbezaan yang pertama ini dengan yang kedua? Tengok ini darab, operasi darab. Kamu ingat kalau operasi darab, awak ambil dia punya kuasa sahaja. Tengok kuasa dia. Tengok kuasa. Ini kuasa 1 tambah kuasa 1 jadi 2. Kalau operasi tambah, awak jangan tengok kuasa dia. Kalau operasi tambah, kamu tengok nombor di depan dia. Contoh ini 1 tambah 1 jadi 2. Ataupun 2Pi tambah Pi. 2Pi tambah Pi, 3Pi. Macam mana dapat 3Pi? Ini 2 tambah 1 ialah 3Pi. Bukan Pi, 3Pi kuasa 2, bukan Pi kuasa 2. Ini bukan Pi kuasa 2. 1Pi tambah 1Pi bukan Pi kuasa 2. 1 tambah 1 ialah 2. Yang ni 2Pi tambah 1Pi ialah 3Pi. Okey, sentiasa. Sentiasa. Belajar kuasas ni selalu buat kesilapan yang sama. Pi, awak ingat lah, okey, Pi kuasa 1 darab Pi kuasa 1 ialah Pi kuasa 2 lah. Yang ni 1Pi tambah 1Pi ialah 2Pi. Kalau hasil darab, ambil kuasa ni, cari hasil tambah bagi kuasa. Kalau hasil yang ni, kalau operasi tambah, awak ambil nombor dia ni, nombor depan ini. Ini 1, ini 1. Jadi 2. Bukan ambil kuasa, jangan ambil dia punya kuasa. Ini 2Pi tambah 1Pi, ambil 2 tambah 1. Abaikan itu Pi, awak ambil ini 2 tambah 1. 3. Okey, so ini jawapan belajar. Boleh? Saya rasa awak mungkin rasa susah lah. Sebab apabila cikgu mengajar pemboleh ubah, mesti ada pelajar takut. Awak ni takut dengan pemboleh ubah. Contohnya X, Y, P, Q dan lain-lain. So, ni jawab jalan kerja yang ada dalam buku teks awak. Boleh tak saya sambung ini? Kalau saya sambung ni, adakah awak rasa susah? Pelajar ataupun you nak berhenti di sini. Yang ni contoh 3. Sehari saya ajar semua habis, nanti you pening. Okey. Kita buat latihan. Kita cuba buat latihan bersama-sama. Cikgu nak keluarkan buku tulis awak. Keluarkan buku tulis. Salin soalan ini. Jom cuba 2.1. Salin sekarang. Keluarkan buku tulis awak. Buku tulis matematik. Salin soalan 2. Kembangkan ungkapan algebra berikut. Hari ini hari Jumaat. Tulis Jumaat. Jumaat. Berapa hari bulan? 19 lah. 19 Februari 2021. Okey, salin soalan A. A dulu, buat A dulu. Kita buat bersama-sama A. Salin sekarang, saya bagi masa seminit salin. Tulis tajuk kembangan. Tajuk kita kembangan.
Kembangan 2/1. Ungkapan algebra. Tajuk, lepas tu jom cuba 2/1. Soalan 2. Kembangkan ungkapan algebra berikut. Soalan A. 3 darab X tambah 2. Dah belajar? Satu soalan saja, soalan A. Sudah? Boleh saya mula? 2A, awak salin 2A saja. Dah. Cepatlah. Cepat-cepat awak salin 2A saja, 2A. Jangan salin yang lain sebab kita buat 2A saja. Cepat sikit. Jadi kamu kembangkan ungkapan ini. Buat macam tadi. Mula-mula lukis garis putus-putus. Kenapa? Sebab nak pisahkan ungkapan sebutan pertama dengan sebutan yang kedua. Ungkapan ini ada dua sebutan. Lepas tu lukis anak panah. Macam ni. 1, 2. Ada 2 anak panah. Jadi ada 2 sebutan. 3 darab X. 3 darab X ialah 3 darab X macam ni. Tambah 3 darab positif 2. 3 darab X, 3X. 3 darab positif 2 ataupun positif 3 darab positif 2 ialah positif 6. Yang ni jawapan dia. Okey, salin jawapan. Kalau pelajar yang sudah buat, boleh semak jawapan. Semak jawapan ataupun salin jawapan. B. Kita sambung. B. B. Salin B. Soalan B, salin soalan B. 4 darab 8X tolak 3. Dalam kurungan, okey. 4 dalam kurungan 8X tolak 3. Okay, baik, soalan B, 4 dalam kurungan 8X tolak 3. Kita guna garis putus-putus. Pisahkan sebutan pertama dengan sebutan kedua. Kemudian lukis anak panah. Ini 1. Langkah pertama. Langkah kedua. 2. 4 darab 8X. 4 dalam kurungan 8X. 4 darab 8X. Kemudian tambah 4 darab dengan negatif 3. Saya tulis 4 negatif 3. Macam ni. Lepas tu selesaikan.
Apa jawapan? Ini 32X. betul, thank you. 32X dan 12. betul, negatif 12. Positif 4 darab negatif 3, positif 4 darab negatif 3, negatif negatif, positif darab negatif, negatif 4 darab 3, 12. Jadi ini jawapan, 32X tolak 12. Okay, C. Semak jawapan ataupun salin jawapan. Kita buat C, soalan C. C sekarang, soalan C. Awak pisahkan sebutan pertama dengan sebutan kedua. Ini ungkapan A tambah B. Kita guna garis putus-putus pisahkan mereka. Dan lukis anak panah ini. Langkah pertama. Langkah kedua. Ini senang sikit sebab operasi tambah. Kalau saya nampak operasi tambah, dia lebih senang. Okey. Cuba jawab. Salin soalan C. C salin 2 dalam kurungan A tambah B. A tambah 5. Cuba cari jawapan. Dua, kita panggil siapa jawab. Hafizuddin, ada lagi tak? Sudah tidur ataupun tak ada? Hafizuddin ada tak Hafizuddin? Hafizuddin. Ya. Okey. Apa jawapan? 2 darab A, apa jawapan? 2 darab A ialah 2 darab A apa jawapan? Apa jawapan? Hafizuddin, Hafizuddin. Yang ni, okey. Seperti biasa, kita kembangkan buang kurungan. 2 darab A, 2A. Lepas tu, 2 darab positif 5. Biasanya saya tak tulislah tanda positif. Okey, 2 darab A ialah, apa jawapan Hafizuddin? 2 darab A. Ni 2 darab A. Hafizuddin? Tak ada di sini. 2 darab A ialah? Ayo, diam saja Hafizuddin. Dua A lah, 2 darab A, 2A. Lepas tu, ini tambah 2 darab 5, 10. Ni jawapan. Salin jawapan, belajar ataupun semak jawapan. Dah, okey, kita sambung. D. Soalan D, sambung D. D ni P dalam kurungan 6P tolak 8. P
6P tolak 8. Saleh soalan D. Kita jawab bersama-sama. Mula-mula lukis garis putus-putus. Kita pisahkan sebutan pertama dengan sebutan yang kedua. Kemudian lukis anak panah. Langkah pertama. Ni langkah kedua. P darab 6P. Tulis P darab dengan 6P. Dalam kurungan ini 6P tambah P darab dengan negatif 8. Negatif 8. Tulis dalam kurungan negatif 8 dan selesaikan. Kita sudah berjaya kembangkan kurungan. Selesaikan. P darab 6P. Kita tanya. Sopna, ada lagi tak Sopna? Sopna? Pelajar? Ada lagi ya? Ataupun awak sudah ponteng kelas? Ni zaman sekarang, pelajar ponteng kelas dia off mic, off camera, off mic, lepas tu dia ponteng terus. Sopna? Tak ada. Satana Steven. Satana Steven? Ha, ada. Ya, ha, apa jawapan? P darab 6P. Ya, lagi? P darab P? P kuasa 2. Terima kasih. Thank you. Kita tanya lagi. Chen Xingyi. Ya. Ha, dia bagus. Dia ada di sini. Okey, positif P darab negatif 8. Positif 8P. Positif darab negatif Xingyi. Positif darab negatif. Positif 8. Negatif. Negatif. Betul. 8 darab P darab 8. 8P. Bagus Xingyi. Terima kasih Xingyi. Okay, ini jawapan untuk soalan D. Saleh, semak jawapan. Okay, kita sambung soalan ketiga. Kita buat soalan ketiga sekarang. Soalan 3. Awak salin soalan 3. Kembangkan ungkapan algebra berikut soalan 3. A. Soalan A. A tambah 1, A tambah 2. Soalan 3, kita buat soalan 3. Kembangkan ungkapan algebra berikut. A tambah 1, A tambah 2. Lepas tu cuba jawab soalan A, 3A. Sudah? Okey, mula-mula di sini ada dua ungkapan algebra. A tambah 1 dan A tambah 2. Ada dua ungkapan algebra.
kita lukis garis putus-putus macam ni. Lukis garis putus-putus. Kemudian lukis anak panah. Ini A ke A. Langkah pertama. A ke positif 2. Langkah kedua. Kemudian 1 pergi ke A. Langkah ketiga. Dan positif 1 ke positif 2. Ini langkah keempat. Kemudian kembangkan, awak kembangkan. A darab A ialah A kuasa 2. A darab A ialah A kuasa 2. Langkah kedua, A darab positif 2 akan jadi positif 2A. A darab positif 2. Mungkin awak tak nampak, tak faham. Okey, saya tulis sini A darab dengan positif 2. A darab positif 2 ialah positif 2A. Langkah ketiga, tengok anak panah di sini. Positif 1 darab dengan A. Positif 1 darab A ialah positif A. Ini 1 darab A ialah 1A. A lah, A 1A. Dan langkah keempat, 1 darab 2. Positif 1 darab positif 2. Dapat jawapan positif 2. Kita cari sebutan serupa. Ini A kuasa 2. Tulis balik A kuasa 2. 2A tambah A. Okey, kita tanya Batrisha. Elina, Batrisha. Ada lagi di sini? Ada. 2A tambah A berapa A, Atrina, Batrisha? Berapa A? 2 apple tambah 1 apple. 2A kuasa 2. 2A tambah A. 2 apple tambah 1 apple. Berapa biji apple? 3 apple. A. 3A. Yo, Batrisha. Yo. 2 apple tambah 1 biji apple ialah 3 biji apple. Mana boleh jadi apple kuasa 2. Jadi jawapannya lah ini A kuasa 2 tambah 3A tambah 2. Okey, salin. Ayo. Salin soalan, salin jawapan, semak jawapan. Yang tak tahu buat kena salin jawapan lah. Yang boleh buat semak jawapan. Susah ke? Semua senyap hari ni? Ayo. Semak jawapan, salin jawapan. Dah sambung soalan B. Salin B. Ni B. 3B. X tolak 5, X tambah 4. Oh, ramai sudah left. Okey, soalan B. Mula-mula kita lukis garis putus-putus. Kenapa? Sebab saya nak pisahkan ini sebutan pertama dengan sebutan kedua. Kita nak asingkan mereka. Ceraikan lah, maksudnya kita asingkan. Kemudian saya lukis anak panah. 1, 2, 3, 4. Macam ni. 1, 2, 3, 4. Selepas tu kita cara sedarab kita nak kembangkan. X darab X, X kuasa 2. X darab positif 4, positif 4X.
Negatif. Okey, tadi langkah pertama, langkah kedua. Ini langkah pertama. X darab X ialah X kuasa 2. Langkah kedua, X darab 4X. X darab positif 4 akan jadi positif 4X. Langkah ketiga, tengok anak panah ketiga ni, 3. Negatif 5 darab X, negatif 5X. Dan langkah keempat, negatif 5 darab positif 4. Dapat negatif 20. 5 darab 4, 20. Negatif darab positif ialah negatif. Seterusnya kita selesaikan cari sebutan yang serupa. Saya nampak di sini 4X dan 5X sebutan yang serupa. So, kita selesaikan bahagian tengah-tengah iaitu positif 4X tolak 5X. Apa jawapan? Positif 4 tolak 5X. Positif 4X tolak 5X. Maksudnya positif 4 tolak 5. 4 tolak 5 ialah negatif 1X. Tolak 20. Jadi ini jawapan. Okey, semak jawapan ataupun salin jawapan. Semak jawapan awak ataupun salin jawapan awak. Okey. Dan homework untuk awak, kerja rumah awak, awak cuba buat soalan 2E, 2F, 2G, 2H, 2I. Ini kerja rumah awak buat sendiri. Tadi cikgu sudah ajar kamu banyak. Soalan 3 awak buat C, D, E, F. Sikit saja, tak banyak. Soalan 4 tak payah buat sebab cikgu belum ajar. Jadi awak cuba buat 2E, F, G, H, I, 3D, 3C, D, E, F. Saya mulakan menggunakan pen kuning. Jadi awak buat latihan ini dalam buku tulis awak. Dah siap, tolong snap gambar PM saya untuk disemak. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau kelas nak habis, awak semua gembira. Okey, saya rasa mungkin awak akan anggap ini susah lah untuk belajar macam awak lah. Apabila ada ungkapan algebra, awak rasa susah. Tak apa, minggu depan kita sambung lagi untuk ini.